ada satu survey ni, dia kata 71% rakyat Malaysia kata gaji dia tak cukup. Hari ni saya nak share 4 tips macam mana korang boleh manage gaji korang supaya bila dah hujung bulan pun korang tak sesak. Yang pertama, gunakan satu kad sahaja untuk belanja bulanan korang. Apa yang saya buat adalah satu bank account untuk masuk duit gaji, satu lagi untuk belanja bulanan saya, satu lagi untuk simpanan kecemasan. Bila saya letak perbelanjaan saya pada satu kad sahaja, saya boleh keep track setiap transaction. Mana duit pergi belanja makan, mana duit pergi beli baju, mana duit pergi kat benda-benda yang tak sepatutnya. Ataupun kalau korang malas sangat nak bawa kad, sekarang ni kita ada e-wallet, lagilah senang. Korang just keluarkan phone, bayarlah untuk apa-apa. Dekat situ pun boleh nampak juga transaction semuanya. Yang kedua, jangan malu, jangan segan untuk bincang pasal kewangan dengan pasangan anda. Korang tahu tak, masalah kewangan ni sebenarnya antara faktor terbesar berlakunya perceraian. Suami isteri kena duduk berbincang. Bulan ni kita dapat berapa? Kita kena bayar berapa? Ada yang tak cukup ke? Ada terkurang sana sini ke? Bukan sekadar one off, kata I bayar tu, you bayar ni. Supaya kita boleh make sure financial health family kita sentiasa terjaga. Bolehlah kita tahu apa yang kita nak dahulukan, apa yang kita patut delay. Contohnya kalau nak naik hot air balloon dekat Turki ke, mungkin tahun ni tak boleh lagi, tapi kalau kita rancang betul-betul, tahun depan boleh pergi. Yang membawa kita kepada tips yang ketiga, kenal pasti prioriti perbelanjaan anda. Ramai orang tak sedar dia beli something tu mainly sebab peer pressure ataupun emosi semata-mata. Dia tengok member dia beli handbag tu, pakai kereta ni, pakai baju tu, dia pun nak juga. Kalaulah korang dah terbeli, dah terbazir, lepas tu benda tu duduk je dekat dalam almari, rasa menyesal datang, korang boleh je declutter barang-barang dekat rumah korang tu, bagi kat orang ke, ataupun kalau masih elok lagi boleh jual second hand. Sekarang ni ada banyak channel-channel yang korang boleh jual second hand. Online boleh, marketplace boleh, ataupun kadang ada kabut sale. Bawa pergi sana, jual barang, dapat duit. Kepada yang sukakan challenge, bolehlah cuba buat tip yang keempat, buat savings challenge. Antara yang orang suka buat ialah simpan duit RM5. Macam contohnya kita pergi belanja beli makan, ada duit RM5, simpan dalam tabung. Kalau korang suka cashless, korang boleh try apps ataupun features yang ada untuk menabung. Kalau loan, korang boleh set auto deduct untuk bayar bulan-bulan. Kenapa tak korang auto deduct untuk menabung kat savings korang? Korang cuba buat 4 tips tadi, lepas tu tengok korang boleh tak achieve simpanan kecemasan 6 bulan perbelanjaan korang. Tak kiralah gaji korang kecil ke, besar ke, yang penting korang kena tahu macam mana nak manage duit korang tu. Janganlah sampai jadi macam peribahasa tu, besar periuk, besarlah keraknya. Kalau ada ilmu kewangan yang cukup, boleh je korang nak ada gaji yang besar tanpa perlu berbelanja besar.
Terima kasih Cik Hani atas semua nasihatnya. Jangan lupa hantarkan soalan anda ke #BorakBeruang. Cut! Good job, Cik Hani. Chief, Cik Kedek, you're next. Oh, bro! Lama tak jumpa. Makin buruang aku tengok kau ni. Macam mana kau dengan Hani? So far, so good. Kedek, so far, so good. Itulah hidup aku sekarang ni, Kedek. Makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Aku ada cerita sikit untuk kau, boleh? Tapi off the record tau. Boleh. Ceritalah. Hari tu, masa birthday Cik Hani, aku belikan smartwatch untuk dia. Guna skim Buy Now, Pay Later. Alah, BNPL. BNPL? Yes, senang je. Tapi itulah, angau punya pasal sampai hampir terlupa bayar. Nasib ingat. Bercinta juga, Cik. Tapi bab hutang ni, kau jangan main-main. BNPL ni, kalau kau terlambat bayar, boleh cari penyakit tau. Rosak rekod kau nanti. Saja je nak tahu. Kenapa kena BNPL ya? Macam ni cerita dia. Masa nak beli tu, salesman tu cakap, pakai je skim ni. Ramai dah guna. Senang je. Interest free pula tu. Aku apa lagi? Sapu je lah. Sebenarnya, BNPL ni tak salah, Cik. Tapi cara kita guna yang selalu salah. Ni aku nak pesan sikit. Jangan duk fikir, gaji yang kau akan dapat akan datang, baru kau plan macam mana nak bayar. Jangan. Plan dari sekarang, ya? Kau betul-betul bernas lah. Satu lagi nak cakap. Kalau kau takut terlambat bayar, kau gunakanlah handphone kau yang canggih tu, Cip. Set lah reminder. Takkan benda tu pun nak kena bagi tahu. Betul lah kau cakap ni, Cik Kedek. Itulah, kita pun yang beruang kadang-kadang boleh terlepas pandang. Kau ni memang power lah, bro. Bab-bab duit, semua kau tahu, No wonder lah, Encik Kedek. Show dah nak mula ni, jom. Dulu kita duduk rumah biasa, kita pakai kereta biasa dan kita buat satu kerja. Sekarang bila kita dah upgrade kereta kita dan upgrade rumah kita yang lebih besar, kita terpaksa buat 3 kerja. Kita basically dah tambah komitmen dan kita tambah stres lagi. Semua upgrade yang kita buat ni selalunya kita akan buat loan. Ada 3 jenis hutang yang common. Number 1, hutang kereta, hutang rumah, hutang peribadi ataupun personal loan. Berhutang untuk beli kereta sebenarnya tak ada masalah. Tetapi kalau kita salah membeli kereta dengan hutang yang kita ambil itu yang menyebabkan kita normally terciduk. Rule of thumb untuk beli kereta ialah lebih kurang 12 bulan punya gaji. Okay, let's say gaji kita sebulan ialah 4,000. So, kereta yang sepatutnya kita beli ialah 48,000 sahaja. Ramai orang tak sedar, sebenarnya bila kita beli kereta ni, value dia tu terus depreciate almost 30% walaupun kita baru memiliki kereta tersebut. And then, kos-kos lain yang sebenarnya kita terlupa. Alright, kos untuk servis, kos untuk maintenance, insurance dan juga untuk road tax.
Jenis hutang kedua yang common orang buat ialah hutang untuk rumah. Yang kita tahu rumah ialah basic need dan hutang rumah ialah satu hutang yang sangat panjang. Kita boleh pergi up to 35 to 40 years untuk memiliki satu rumah tersebut. Rule of thumb apabila kita nak beli rumah ni sebenarnya kalau boleh kita buat 50% saja daripada kita punya gaji bulanan kita. Kalau gaji kita 4,000, seeloknya kita ambil rumah yang bulanannya ialah 2,000 dan ke bawah. So sekarang ni bila kita nak beli rumah dah banyak dah skim-skim yang sangat fleksibel dan atraktif untuk kita pilih. Normally apa yang mereka offer ialah low interest rate ataupun no payment semasa construction period dan ini selalunya menjadi masalah apabila kita tidak membuat perancangan yang betul. Kalau kau beli rumah sekarang dan kau kena bayar contohnya lah kena bayar RM500 je sebulan. Dengan gaji yang kau ada sekarang ni kau mampu bayar. Tetapi bila rumah tu siap dan kau kena bayar full installment, tiba-tiba kita rasa tak mampu. Sebab apa? Sebab gaji yang kita terima tu kenaikan dia tak selaju jumlah installment yang kita nak kena bayar bila rumah tu siap nanti. Yang ketiga, hutang peribadi ataupun personal loan. Dan personal loan ni lah sebenarnya banyak orang buat silap. Sebab apa? Number one, dia ambil personal loan untuk kegunaan diri sendiri, which is memanglah nama personal loan kan. Tetapi normally orang yang ambil personal loan ni terjerat. Contohnya, ambil personal loan untuk renovate rumah. Renovation tersebut tidak memberi sebarang cash flow kepada kita. Wang tersebut personal loan kita ambil tu, dia terus hangus. It's a one-off punya payment dan dia hangus terus. So in conclusion, sebelum kita nak buat sebarang hutang, eloklah kalau kita dah berkahwin ni kita discuss dengan bini kita, dengan pasangan kita dulu. Kalau kita belum berkahwin, kita discuss dengan parents kita. Okay, kita kena ingat kita bekerja ni untuk hidup, bukannya untuk bayar hutang je. Yang paling penting, bukannya untuk impress orang-orang lain. Ramai orang ingat enjoyment ialah beli kereta, beli rumah, beli tu, beli ni kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi enjoyment yang paling best, iaitu enjoyment hidup tanpa hutang. Assalamualaikum, hai semua. Anda bersama saya Nala Huda dan anda sedang menonton Sembang Santai SPK. Sedia Payung Kewangan. Ini sebahagian daripada kempen #Sedia Payung Kewangan Anjuran PIDM ataupun Perbadanan Insurance Deposit Malaysia, dan sesi dialog yang kami akan adakan malam ini antara lain untuk kongsikan cerita, pengalaman, tips, nasihat macam mana untuk anda uruskan kewangan, financial management anda dengan lebih baik, kerana kalau kita nak bercakap tentang financial management ini bukan satu perkara yang mudah, betul? Mungkin maklumat tentang financial management ini semakin banyak dengan adanya internet, dengan adanya lebih banyak maklumat dan perkongsian antara kawan-kawan, tapi ini mungkin jadi lebih susah apabila kita juga melihat dengan adanya internet lebih banyak maklumat yang ada, tetapi kita juga mudah terikut dengan apa yang orang lain buat dan kita tak tahu apa sebenarnya cara terbaik untuk kita sendiri uruskan financial management kita sendiri. Jadi untuk malam ini kita nak kongsikan sedikit pengalaman dan tips dan bercakap tentang mengikut trend ini sebenarnya berkaitan, related sangat dengan topik kita untuk malam ini, iaitu FOMO atau JOMO, janji jangan emo. Tapi mesti anda tertanya-tanya apa sebenarnya FOMO ni, apa JOMO ni. Itu saya akan terangkan kemudian. Kita juga akan ada panelis-panelis kita untuk malam ini untuk kongsikan apa sebenarnya FOMO dan JOMO ini. Tapi sebelum itu saya nak terangkan sedikit apa yang akan berlaku dalam Sembang Santai SPK pada malam ini sebelum saya pergi ke speaker-speaker kita malam ini, kerana kita bukan saja nak sembang-sembang malam ini, kita juga ada ruang untuk anda juga terlibat, untuk anda penonton-penonton kita malam ini untuk turut serta, untuk join dalam discussion kita, kerana pada hujung session ini kita juga akan ada
Q&A, sesi tanya dan jawab bersama dengan speakers kita. Kalau ada antara soalan yang kami tak dapat nak jawab, anda boleh tinggalkan soalan-soalan di ruang chat atau ruang komen di bawah video ini. Untuk anda tinggalkan apa-apa sahaja soalan, kami akan ajukan kepada speakers kita, dan jika soalan anda terpilih, kami akan umumkan soalan-soalan dan siapa yang akan terpilih ini. Anda berpeluang untuk menang voucher Shopee. Ada 6 soalan yang akan terpilih pada hujung session ini, jadi jangan ke mana-mana, terus ikuti sesi dialog kita pada sepanjang 1 jam ini, dan juga selepas itu kita juga ada quiz. Dan jika anda betul-betul fokus sepanjang sesi dialog kita malam ini, anda berpeluang juga untuk menang. Jika anda jawab dengan tepat soalan-soalan itu, kita akan pilih 12 pemenang untuk malam ini yang juga berpeluang untuk menang voucher Shopee. Jadi without wasting any more of your time, kita nak terus saja introduce speakers kita untuk malam ini, yang mungkin saya kira tak perlu introduction, saya rasa dah ramai yang kenal. Kita bersama dengan personality, pengacara dan penyanyi Dayah Bakar. Thank you so much for joining us tonight, Dayah. Sama-sama Naila, thank you so much. Saya sangat berbesar hati untuk berada di sini sebab saya sebenarnya orang yang sangat memerlukan financial tips ataupun financial management. Betul. Dan I'm happy to share juga my real stories with all of you. And thank you so much for being here yang menonton sama-sama. Dan harap-harap untuk memberi sedikit tips ini bukan saja untuk Dayah, but for me as well. Saya perlukan sangat tips Sama-sama ni. ya. Sama-sama kita nak belajar malam ini macam mana kita nak atasi FOMO ini. Harap-harap kita dapatkan sedikit tips daripada speaker dan tetamu kedua kita. Kita bersama dengan financial influencer Nafisah Amran. Thank you so much for joining us, Nafisah. Hai semua, Assalamualaikum. Thank you jemput saya malam ni. Mungkin kita boleh belajar sedikit sebanyak malam ni. Alright, so Nafisah and Dayah, kita nak bincang pasal FOMO dengan JOMO ini yang mungkin ramai yang tak tahu apa FOMO dan JOMO. Jadi sebelum itu saya nak terangkan sikit. FOMO ini sebenarnya fear of missing out. Kalau kita nak bercakap tentang FOMO, saya rasa example paling senang kita nak lihat kalau misalnya geng kawan-kawan kita keluar tak jemput kita, tentunya kita rasa FOMO. Tapi kalau kita nak bercakap dalam konteks keuangan, financial konteks ini, satu example juga yang kita boleh lihat apabila kita tengok kawan kita beli kereta, beli rumah baru, dan kita rasa macam saya pun rasa macam nak kena ada kereta lah, nak kena ada Kenapa rumah. saya tak ada? Macam tu. Adakah aku tertinggal bas? Macam tu. Fear of missing out Saya rasa macam Dayah ni ada FOMO ni kuat ni, saya Nampak rasa ke? ni. Nampak sangat ke? Boleh sense aura tu. Kita akan bagi Dayah ruang untuk ceritakan sedikit dia punya FOMO ni, tapi tentunya kita juga nak bercakap tentang JOMO. Itu satu alternatif kepada FOMO. Kerana kalau kita fear of missing out, itu mungkin bagi orang macam kita ni, kita takut nak miss out on trends, tapi ada setengah orang dia orang tak ada rasa FOMO ni, dia orang rasa JOMO, the joy of missing out. Itu alternatif. Tapi sebenarnya apa yang kita nak cuba dapatkan dekat sini adalah mungkin it's not so bad to follow or to dive into this FOMO trend, atau kita nak suka dekat JOMO pun tak salah juga. But at the end of the day kita Tak nak salah. tentukan what is right for you. Tapi sebelum itu saya nak tanya dekat Dayah lah, sebab tadi bila Dayah cakap pasal FOMO ni Saya? macam Okay. macam over excited, macam personal sangat dekat Dayah ni. Tapi kalau kita nak cakap pasal mengikut trend, apa Dayah rasa, especially in this day and age dengan social media, Dayah rasa is it bad? Okay, honestly, bila kita cakap tentang FOMO atau fear of missing out, let's face it, saya rasa dalam era sekarang ni dengan adanya social media, dengan ada kawan-kawan kita yang sama-sama, maksudnya membesar dengan kita and suka sesuatu yang baru, kita rasa macam, hey, saya kena ikut trend. Kalau contohnya satu handbag tu cantik and it's trending, contohnya, Daylah senyum, nampak sangat dia pun macam melalui je juga. So you feel like macam, hey, nak satu lah, tapi mungkin harga dia mahal. Jadi saya sebenarnya ada pengalaman yang macam fear of missing out ni, macam rasa macam, jap, duit cukup tak untuk beli sesuatu? Adakah saya beli just because I want to hop in the trend, or sebenarnya saya betul-betul nak? Jadi fear of missing out ni is not that bad pun sebenarnya. Kalau Daylah tanya Dayah, sebenarnya cara kita nak balancekan antara wants atau needs dan kita mampu atau tidak mampu. So fear of missing out is not bad. Jadi kalau ada yang tengah menonton dia kata macam, ya Allah, apa yang Dayah cakap tu sebiji macam aku. It's okay. I mean, it's not bad. It's just that later on kita akan kupas lagi untuk tahu macam how to really jaga ataupun
orang kata hadkan tahap mana kita punya FOMO? Okay, nampaknya Dayah ni team FOMO. Mungkin anda boleh tinggalkan komen juga dekat ruang komen. Adakah anda team FOMO ke team JOMO? Tapi sebelum itu kita juga nak dengarkan pandangan Nafisah. Nafisah rasa macam mana sekarang ni FOMO memang semakin popular tak? Yes, because FOMO ni they start because of social media. So semua orang tak nak miss out. Okay, bila kita scroll IG, scroll TikTok, viral kan? So siapa yang macam, oh viral kena beli. Yep. So kita ada tanggapan yang macam kalau viral ni wajib lah beli. Sebab kita rasa miss out. Kalau kita tak beli, alamak. Tapi masalahnya dia, bila kita beli viral TikTok ni, bila sampai kat rumah, tak adalah nak guna sangat pun. Exactly. So kat situ lah actually kita nak tengok sebenarnya kita kena ambil FOMO ke JOMO. Okay, maksudnya kita boleh pilih jugalah. Boleh, kita memang boleh pilih. Okay. So dia based on, sebab FOMO and JOMO ni emosi. Emosi. So kalau FOMO, kalau kita nak lawan FOMO, kita kena ambil JOMO as antidote. So dia memang tak salah. Tapi kita ada measurement lah. Kita boleh buat measurement. Okay. Sebab tu lah saya rasa sesuai topik kita, janji jangan emo kan. FOMO tu cuma jangan emo. Yes. Sebab katanya guna emosi. Ya, dia emosi. So kalau I add sikit macam mana kita nak measure lah to my experience, I rasa kalau kita nak measure emosi tu susah. Kita beli, excited beli. Tapi balik, kita frust. Tak jadi, tak guna. Banyak lagi macam skincare ke baju yang tak guna. Alamak, I tak cakap sesiapa. sakitnya di jantung ini. Kejap saya nak cancel order lah. Baru dia beli tadi. Saya add to cart tak beli lagi, tapi saya fikir nanti. Add to cart tak apa, tak ada masalah. So, apa yang kita boleh measure ialah how much kita spend duit dekat yang kita FOMO tu. Okay. Yes. Okay. Sebab emosi ni kita susah nak measure. So macam mana kita nak kata emosi lepas tu turun naik. Next time kita beli lagi. So what we can measure ialah how much kita spend on benda yang kita FOMO tu. So we can list down lah actually Kita beli ni bila sampai, oh ni FOMO. So kita list down lah. So how much actually duit tu, how much kita spend daripada percentage income kita. Oh, berapa banyak kita spend yang FOMO, Yang FOMO tu. Yang FOMO tu daripada kita punya income. Alright. So it's you to judge. Sebab income setiap orang berbeza. Alright. So maybe for you 200-300 sebulan tu terlalu sikit. Contohlah kan. Tapi for some people kalau income dia mungkin income yang lower sikit, banyak. Dan mostly barang yang dia beli pun kita boleh tengok. Mungkinlah contoh kita spend 200 sebulan tapi barang yang beli masih lagi bersusun. So that's how we measure. Sepatutnya kita ni nak FOMO ke nak JOMO? Tapi macam benda-benda yang Nafisah kata tadi macam skincare, baju, handbag, itu mungkin benda kecil. Yes, tapi kalau benda kecil. macam saya sebut tadi FOMO, benda yang besar Kereta, sikit macam rumah, kereta, kita mungkin itu satu investment juga. So macam mana kita nak tentukan? Okay, memang satu investment tapi macam kita cakap tadi kalau kita tengok ada peniraan dia. Kita nak beli rumah berapa persen daripada kita punya income, beli kereta berapa persen daripada kita punya income. Kereta ni dia memang susah nak cakap sebab kita always nak upgrade. Alright, so masa kita nak upgrade tu kita kena tahu kita nak upgrade ni sebab apa. Emosi and then kita kena kira lah, do I actually afford this car? Okay. Kalau I upgrade, apa yang I lose? Memanglah I upgrade kereta tapi did I sacrifice something else? Baik, selalu pasal kereta teringat juga macam ada family members lah, macam dia berkereta not because macam dia rasa nak kereta yang lagi mahal ke apa, tapi contoh dia tambah keluarga, ahli keluarga, jadi mungkin dia perlukan kereta lebih besar, tapi itu sama based on juga keperluan lah kot. So kat situ lah kita decide actually FOMO, JOMO. Ada orang kita Dayah cakap macam tu kan, tapi actually ada orang yang upgrade kereta just because dia nak tunjuk yang income dia naik. For the wrong reason. Ramai yang I kenal di luar sana yang memang buat macam tu. It's in the, tapi memanglah of course lah kan. So my point ialah kenapa kita nak upgrade kereta contohlah. Tapi ada tak kita bila kita upgrade sesuatu, ada tak kita sacrifice something else? Okay. That is more important actually. Tu kita kena fikir. I guess that depends on apa sebenarnya goal you. Yes. Okay, tu mungkin related dengan savings yang saya nak tanya lebih banyak lagi pasal savings tu. Tapi kita banyak sembang pasal FOMO. JOMO ni pula macam mana? Kalau Dayah nak cerita pasal JOMO, Dayah lebih ke mana? JOMO ada juga tak? Okay, sebab bila katanya FOMO dan JOMO ni sebenarnya emosi kan. So joy of missing out. Bila kita sebut satu topik ni, baru saya sedar sebenarnya perkara-perkara yang saya tak ikut trend
perkara-perkara yang saya macam tak mudah terpengaruh, yang saya macam, oh it's okay, if saya tak ada benda tu pun saya okay je, saya happy je. Because I think happiness tidaklah terletak pada satu barang ataupun material. Okay, it doesn't matter kecil atau besar. Kat sini saya punya JOMO tiba. Faham tak? Yang tadi tu FOMO tu masa lupa daratan. Tapi JOMO ni tiba-tiba saya rasa macam, aku tak ikut pun trend, aku okay. Contoh macam ada group of people that I know. Contohnya diorang tengah trending this product. Memang we know dekat TikTok semua ada benda tu. But saya rasa macam no, I have a decent contoh skincare. I have a decent skincare, I have everything and my skin tak perlukan pun apa yang di offer. So bila saya fikir sekarang ni, I think that is actually JOMO. I mean like, Betul. I feel good. I mean tak ikut trend. So that is joy of missing out. I think most of you ada juga melalui benda ni tanpa sedar. Betul tak? Macam you feel good, and you don't waste your money. And it's not sesuatu yang rasa necessary untuk beli. Sebenarnya banyak juga saya JOMO. Betul lah, saya ni tengah-tengah sebenarnya. Maksudnya ada perkara saya FOMO, ada perkara saya JOMO. Of course lah, kita human kan, emosi. Betul. Nafisa rasa macam mana with social media sekarang ni, macam mana kita nak ajar diri sendiri untuk JOMO? I rasa, I suka tekankan dekat IGI, things that matter to you. Okay? Things that matter to you, kita kadang-kadang kita lupa nak list down tau. Tapi sebenarnya dalam kepala kita ni ada list tu. Contoh education anak. Contohnya kita nak kereta yang selesa for family. Alright. So contohnya kita nak rumah yang kalau boleh tak nak rumah yang tinggi, nak rumah atas tanah. Contoh things like that. So what are the things that matter to us ni different. So we need to list down sebab certain orang dia macam tak kisah pun skincare contohlah skincare je. Dia tak kisah sangat pun skincare, pakai je apa yang ada. Tapi dia kisahkan maybe anak-anak punya tuition, swimming class. So dia things that matter. Priorities tu berbeza maksudnya. Yes. I see. Okay. So what matter to you? So apa yang kurang matter to you? So kalau kita list down, kadang-kadang benda ni kita fikir masa driving. Lepas tu kita cuba list down and kita dapat. Then we spend money on what matter to us. Okay. Saya rasa sekarang ni kita dah faham apa FOMO, apa JOMO dan apa bahayanya untuk kita ikut emosi dan kita terikut-ikut FOMO ni trend semasa kalau kita especially surround ourselves with all these trends dekat social media. Dan saya rasa tadi Dayah ada cakap dia nak kongsi sedikit dia punya stories. Tadi kita lihat Dayah ni macam team FOMO sikit tapi ada juga JOMO mungkin di tengah-tengah. Kita nak pergi ke topik seterusnya tentang pengalaman FOMO ni dan apa pentingnya untuk kita pilih JOMO. Jadi Dayah boleh kongsikan in your own circle, in your own experience. Dayah tengok macam mana FOMO among your friends, among your circle of friends dan kenapa mungkin susah untuk you separate yourself dengan trend-trend sekarang ni. Okay. First of all, I think is very very normal. Kita as human, apa sahaja yang kita tengok repeatedly, benda yang kita dengar selalu, benda tu akan jadi terngiang-ngiang dan mungkin kita akan terpengaruh. For example, saya bagi contoh pada ini tak ada kena-mengena pembelian. For example, lagu di radio. You don't like the song. Tapi lagu tu on repeat sejuta kali kat radio. Tiba-tiba you akan nyanyi sekali. Itu macam not to say fear of missing out, tapi you macam terfollow sekali. So in my case, I think maybe as we grow lah macam dulu saya rasa saya lagi FOMO dulu. Kan bila kita tak tahu apa priority kita dan sebagainya dan kita pun mungkin ada duit, kita rasa macam it's okay, I can spend, I work so hard. Itu alasan biasa. I deserve this, I work so hard. Macam tu contohnya. But as I rasa as I grow up kan, bila saya tengok contoh kawan-kawan saya ke apa, mungkin mereka pakai sesuatu contoh branded items contohnya, but honestly maybe I'm not into it pun. Tapi saat saya tengok diorang pakai, macam kenapa aku seorang tak pakai? Dulu mungkin saya akan rasa macam affected because saya rasa macam I want to wear the same thing also. Walaupun hati saya tak berapa suka. Okay, maksudnya biasa-biasa je. But now I think when we talk about this, as I said, JOMO appeal. JOMO appeal di mana saya rasa macam no Dayah, duit itu boleh disimpan untuk jadi saving ataupun duit itu boleh di-spend dengan something that cakap saya tadi yang matter to me. Contoh, okay, macam untuk Naila, Nafisa, saya I love travelling. I don't mind spending on travelling. And it's not because of FOMO. It's something that makes me happy. So bagi saya itu value untuk diri saya. So I akan beli pergi travel tempat I suka rather than spending it on an item yang sangat mahal dan saya akan susun kat rumah.
This is based on true story because I've been there. Saya beli barang yang saya sendiri tak sedar dalam bilik. Bila aku beli barang ni? Itu bahaya. Ya, itu bahaya. I think Naila boleh rasa kan sangat relatable. So that is actually FOMO yang saya rasa. Apa benda yang selalu Dayah terikut-ikut? Is it clothes? Is it skincare ke? Makeup ke? I could say itu yang ada sebut tu saya All of rasa the above. all of that. I rasa ni wanita lah kan macam you know lagi your line lah. lagi-lagi in my line which is entertainment. So itu adalah benda yang you cenderung ke situ kan. Tetapi betul bila makin lama you jadi makin bijak. Maksud makin bijak lagi you tahu macam duit you seharusnya diletakkan atau digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan bila Naila cakap macam okay Sudaya, macam mana so FOMO you dengan kawan-kawan you apa? I rasa for now tidaklah begitu menakutkan. Maksudnya I can control and actually memang it's joy of missing out. Most of it. Yes, saya ada FOMO but my JOMO is also kuat juga saya rasa. So malam ni saya harap saya lebih JOMO daripada FOMO. Okay. Go for it. Nafisah, mungkin sekarang Nafisah financial influencer but it took you quite a long time to get here, I'm assuming. Betul. So mungkin sebelum tu, sebelum Nafisah terdedah kepada banyak information dan tips yang Nafisah nak kongsikan ni, tapi sebelum tu Nafisah mungkin ada own experience juga dengan FOMO ni. Kita malu nak cerita, tapi biarlah I cerita. Kita buka saja di sini. It's a safe space. Simpan kat sini je. Masa awal-awal lah, betul macam Daya cakap, as we go mature, kita pandai control JOMO and FOMO. So ada satu masa ni, income baru naik semua kan. And kita tukar kereta. Okay, me and my husband lah kan, tukar kereta Continental, Mercedes. Tapi one day, I drive seorang-seorang, my husband was outstation, tak boleh dihubungi dalam hutan. Kereta tu tayar dia meletup. 2 kan. Tapi I drive kereta mahal, bayar 2,000 lebih sebulan. I tak ada emergency fund untuk funding tayar bocor. Okay. So dekat situlah sebenarnya kita start belajar. Kan? Macam mana I boleh ada duit bayar kereta yang mahal tapi I tak ada duit langsung, tayar tu meletup. So those things lah those things. Simpan kat sini jangan rasa. So kita so betul lah, that was like I think 10 years ago. So kita belajar control FOMO, JOMO kita. Tapi itulah platform macam ni kena ada lah. Kalau tak sampai sudah kita tak belajar kan. Yalah, betul. So it took you that incident untuk you belajar apa sebenarnya penting banyak untuk lagi ada. Banyak lagi. Dia tak mungkin satu saja dalam kehidupan dia. Yes. Usually dia tak satu lah untuk kita tiba-tiba macam I need to do something. Tapi untuk anak-anak muda mungkin ialah macam Nafisah kata penting untuk kita ada platform macam ni untuk kita belajar lesson daripada orang lain. Tapi untuk diorang sendiri sedar apa pentingnya untuk ada emergency fund dan untuk tak terikut FOMO ni macam mana? Dia sebenarnya kan kalau kita nak JOMO ke FOMO ni, dia memang kena awareness tu datang dari kita. Kalau you decide you tak nak berubah, you tak akan berubah. Kalau you decide nak berubah, so awareness tu kena datang. So bila awareness tu datang, oh maybe aku FOMO ke JOMO ni maybe FOMO. I nak beli ni sebab FOMO ke? So bila ada awareness tu, it's easier to FOMO ke JOMO? Yeah. So is it important macam I'm just asking lah kan macam untuk kita list down what is our FOMO, what is our JOMO. Jadi macam kita tahulah yang mana kita patut discard. Faham tak? Contohnya macam list kita down nak is identify. powerful lah. List down is powerful lah sebab kita realise. So bolehlah buat tu lah. And kita accept. Yes. Once kita tak accept kita ni FOMO je semanjang kan. Kalau kita tak accept pun tak jalan juga. Jadi macam mana kita nak identify certain things yang macam Dayah kata tadi, okay I work hard, I deserve this. Tak salah untuk kita treat kita diri sendiri kan. So macam mana kita nak identify mana satu trend, mana satu kita betul-betul nak benda tu. Satu barang tu kita guna lah. Betul. Dia gelak sendiri. So usually kalau kita guna tu betul lah. Kita memang perlulah barang tu kan. Tapi kalau ada benda-benda yang kita beli dan over excessive, terlalu banyak kan, macam maybe kereta kat rumah pun sampai 4 contoh lah Okay. Ada je kalau kita sampai nak lagi buat masalah tu. kasut 4. Kasut ke kan. So things like that. Kita kena, for me kan, I rasa apa pun kita decide sendiri. Kita tengok barang kita decide. Aku ni banyak sangat kot. So we judge ourselves. Tak payahlah suruh orang lain. Tak perlu pun. So kita judge balik rumah, kita mungkin judge lah. Banyak sangat handbag. Bolehlah jual 3. Faham? Tapi mungkin kadang-kadang kan kita perlu orang yang sedarkan. Saya rasa macam kes saya, mak saya yang sedarkan. Dia macam masuk Dayah.
dah jangan beli dia dah banyak sangat. Orang yang rapat of course. Yes, kenal yes. kita, kan? Dia bagi tahu macam banyak sangat jangan almari nak melompat keluar tadi. Saya Contohnya susah baju. sebab saya sama saiz dengan mak saya. So mak saya lagi suka. Belilah, boleh share. Itu lagi bahaya. Oh, ini betul-betul two different story ya. Kalau dua-dua FOMO, bahaya. Bahaya. Tapi Dayah macam mana? Kalau sebab Dayah tadi kata Dayah sekarang ni dah mungkin mature sikit, dah tahu macam mana nak FOMO, macam mana nak JOMO. Tapi how did you get to that point untuk realize, okay, I don't need this thing but I prefer travelling. You know your priorities. Macam mana you set your priorities? Is it your circle of friends? Is it kurangkan masa on social media ke? Atau macam mana? I think for me lah sebenarnya kesedaran tu bila kita tengok macam duit aku sepatutnya sekian. Tiba-tiba duit tu puff. Macam kemana pergi duit itu? Dia lagi macam menyedihkan macam yang tak nampak barang tu. Mungkin barang tu banyak sangat kita dah buka mana. Nampak tak benda tu bukan necessity, you know. So actually Naila, my point of rasa nak berubah tu tak adalah berubah total. Maksudnya lebih sedar lah kan. Bila saya rasa macam, wait, mana duit aku ni? Yes. Mana duit aku? So I tak nampak, adakah I work dekat saving? Adakah I macam spend for my parents? Because to me, my priorities is my family. Okay, macam travel tu is something that makes me happy. Yes. Remember, nowadays kita kena pentingkan mental health kita juga. Yes. So if that thing makes you happy, then do it more. Tu saya punya motto dalam hidup. Tetapi janganlah sampai sebab nak happy tergadai semuanya. So Dayah rasa penting macam untuk orang keliling juga sebenarnya, macam my mom kan, dia bagi kesedaran Dayah, my mom selalu pesan benda ni kat saya. Macam okay, Dayah ingat belanja tu elok-elok, air tak sentiasa pasang. Itu pesanan mak saya. Because lagi-lagi macam saya ni freelancer, you know. So whatever that I earn, itulah dia. So saya sendiri kena jadi bijak manage. And saya rasa lagi satu point adalah because now that I have a child, bila kita ada anak, kita tahu responsibility ni bukan kat saya sahaja. Saya ada orang lain yang, you know, for education and so much more. So so that's how I control ataupun tahu FOMO atau JOMO. Nafisa, kita dengar tadi pengalaman story Dayah macam mana dia dapat prioritize her needs, her wants, apa FOMO, apa yang dia nak JOMO. Tapi Nafisa rasa especially for young people sekarang ini, it's not that easy to stay away from the trends. So kalau lah, for example, I know a friend, Dayah, we know a friend yang macam they're still struggling dengan benda ni, masih terikut-ikut trend, nak beli tu, nak beli ni, just for the status or symbols. Macam mana kita nak advice dekat kawan kita, dekat orang lain yang berdepan dengan masalah ni? Kalau I punya advice ialah I akan suggest dia track spending dia. Track spending. Macam Dayah kata tadi, dia sedar bila dia tengok duit dia hilang. Hilang lah. Kan? Macam gone. Kan? So sebenarnya kita pun kena sedar kat situ. Bila kita track spending kita, berapa banyak sebenarnya habis untuk wants, shopping, maybe eat out, weekends. Dan benda tu berkadar terus tak actually dengan kita punya income. I mean, suitable tak amount tu untuk income kita. So when we track our spending, tak perlu lama pun actually track spending. Try 1 month. Cuba sebulan je track spending and then you can see your pattern. Okay. Ini jenis, weekend habis duit. Barulah kita sedar. Sebab kalau I nak cakap pun, nasihat tu setiap orang berbeza kan. So the best advice ialah you tengok you punya pattern of spending. Sometimes bila cakap macam spend on weekend kan, I tiba-tiba macam tersedar sekejap. Kita tak perasan, we spend on makan luar. Contohnya, macam tu fancy cafes and whatnot. So kita rasa, we don't buy things. But tak perasan sebenarnya mungkin duit banyak ke situ. Sekarang kan trending, semua suka pergi aesthetic cafe kan. Tapi dia tak ada salah tau, betul. Cuma macam I cakap tadi, kita judge lah. Kalau kita food hunting banyak sangat, tapi kita sampai contohnya lah insurance pun terlepas bayar, no emergency fund. So kat situ kena trigger lah. It's not everything salah, bukan macam tu. Kan? Betul, look at the big picture of our expenses. At the end of the day, FOMO ke JOMO ke, janji jangan emo. At the end of the day, kita tentukan, you decide for yourself what's right. Which brings me on to the next topic. Kita nak bincang tadi, kita dah tahu experience dia macam mana. Experience Nafisa juga, despite being a financial influencer, you've been through some tough times juga for you to get to where you are. Tapi now that we know where we are, ada satu soalan saya nak tanya dekat Dayah sebab talking about trends, talking about FOMO. At the same time, especially you being in the industry, I'm in the industry as well, ada certain status yang kita kena capai, yang kita kena maintain, especially when we mix around with certain people, you go to events like this. So macam mana kita nak
still maintain a certain extent, a certain degree of FOMO. Kita nak cantik, kita nak jaga status. Tapi at the same time, we are comfortable with where we are. Betul. Ini memang satu soalan yang sangat mencabar. Sebab I'm sure you are struggling with the same thing too. To me kan, dekat sini, di mana kita akan menjadi lebih kreatif. Contoh, menjadi lebih kreatif. Maksud saya dengan lebih kreatif ni, macam contoh, kita tahu, contoh, okay, this styling. Oh my God, cantiknya. But this one cost so much. Okay? So macam saya, kita punya pekerjaan, saya punya pekerjaan, mungkin Naila, we cannot repeat baju yang sama terlalu banyak kali. So dekat sini datangnya idea untuk menjadi fashion stylist. Yes. Di mana kita akan pandai mix and match. Know what to buy. This baju contoh, pattern kalau kita nampak di pattern dia terlampau noisy, kita boleh pakai sekali je. No, wear something yang maybe plain and then you can add up, layering. So dekat sini sebenarnya memang betul idea untuk jadi kreatif. And I really understand bila cakap bila kita adapt dengan orang ni, dengan event ni bajunya begini, jumpa orang begini, boleh relax. Okay. Truth is, kita punya pekerjaan ni memang kita kena spend. Memang kena spend. You tak boleh lari. Modal lah. Itu modal. Macam mana orang bekerja, ada macam F&B sebagainya, dia kena beli barang, barang basah semua. Macam kita punya appearance is our investment. So again, to be FOMO or JOMO sebenarnya, kena jadi kreatif dalam memilih barang apa yang boleh dibeli dengan harga yang lebih murah. Ataupun maybe you beli barang mahal tetapi ada value. So you can sell it back. Contoh, ini idea yang saya dapat lah setelah beberapa tahun di dalam industri. Saya fikir, oh my God, I cannot be like this. Takkan I keep buying and buying and buying. And then macam duit tu begitu saja. Contoh, saya ada juga baju banyak sangat, saya buat pre-love. Pre-love meaning I sell my stuff. But dekat sini saya ada, biasalah glitch here and there. Saya jual harga baju terlalu murah. Padahal saya tengok orang lain jual okey je harga mahal. Di sini saya kurang confident. Saya rasa macam, will people buy my baju? But actually ada. So going back to Naila punya question on adapting social punya kita punya bercampur dengan orang dan apa yang perlu kita pakai. Yes, we must be creative. At the same time kita kena tahu kemampuan lah. Bagi saya. Bottom line is kita mampu atau tidak, dan kalau tak mampu, kita jangan cuba menjadi mampu. Kita kena kita kena sedar. Don't try to be somebody else which is bukan nak cakap tak sama level dengan kita, but mungkin cara ataupun rezeki dia berbeza. So you can still be you and you can be creative about it. Betul. So so ingat jangan sentiasa forward. Jomo juga. Janji jangan emo. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya tak salah macam kita cakap tadi, to treat ourselves once in a while is not wrong. Tapi apa yang penting kita ada savings. Sebab ingat dekat story Nafisa tadi, kereta mewah tapi bila tayar dah meletup tak ada saving nak dah pula. So apa pentingnya untuk kita make sure sama ada FOMO ke JOMO ke, yang penting saving ada. Macam mana savings management ni? First kali kena ada emergency fund lah. Alright, emergency fund kena ada. Emergency fund ni kena asing. Alright, jangan letak semua satu tempat. Emergency, nak pergi travel, nak beli baju, shopping raya, semua satu tempat. Sebab bila tiba-tiba kita deep untuk raya, oh ni shopping raya ni, habis kat situ. So emergency fund always asing, letak tepi. Alright, I memang suka lah topik emergency fund ni. So make sure tak campur langsung dengan yang lain. Maksudnya memang yang tidak boleh dicucuk-cucukkan je lah. No. Tak boleh lah. Letak di tempat yang susah sikit nak keluar. Tapi kalau jadi emergency, kita boleh ambil. Macam mana nak disiplin? Disiplin untuk savings. Untuk savings. Kalau nak cakap dari segi kewangan lah, kena buat budgeting. Kat mana, every month kita dapat income. Kita nak spend macam mana duit kita ni? So kita nak spend macam mana? Kalau kita nak spend ni memang boleh habis. But berapa persen kita nak put on savings this month? Maybe macam freelancer berubah-berubah kan. So this month berapa persen portion? Put aside yang dah kena bayar ni. Keperluan ni yang dah kena bayar ni dah put aside. So ada baki. Ada baki, I nak save berapa banyak, berapa yang I nak shopping. Yes, macam tu. Contoh lah, kita bagi contoh lah. Mungkin saya rasa yang menonton bersama nak tahu kan. Contoh lah, ada 2,000. Bayar tuntang, tinggal 1,000 je lagi. Tapi kiranya itu yang wajib lah dibayar. So dia ada 1,000. So kat sini berapa banyak yang di-advise untuk kita save duit tu? Depends. So dia ada zero saving sekarang ke dia dah ada banyak savings? Kalau zero saving? Zero saving kalau boleh save lah dulu.
Save as 1,000 much tu. as possible. Okay, maybe not realistic kan. So maybe fund FUN expenses, take out 200. Okay. Sebab manusia ni kan FOMO, kita tak boleh lari dari FOMO tu. So Okay. kita ambil lah 200. Kita nak benda ni sustain tau. Okay. Kita tak nak bulan ni kita save 100%, bulan depan kita boring lah saving. Itu yang susah tu. Lepas tu terus spend 100%. So what we do ialah kita allocate nicely. Allocate Amount discipline yang lah kita kan. rasa memang okay, 200 okay kot, Shopee boleh. Okay. Malam ni nak dapat extra kan. Voucher tak apa Yes. kot. Voucher boleh spend, don't worry. Kan. So, Tapi nak sustainable tu susah tu. Macam mana nak sustainable, disiplin we and have- consistent. kita FOMO ni, kita boleh FOMO beli-beli barang tau. Kita boleh juga FOMO investment. Yes. FOMO benda yang baik. Yes. FOMO tengok, dia ni banyaklah saving. Orang tak tunjuk saving. Betul. Orang tak tunjuk investment. Okay, I ada tunjuk. I mean just to make sure Yep. semua orang boleh FOMO jugalah invest. Yep. I bukanlah tunjuk semua, sikit lah kan. Okay. Maksudnya, bila I tunjuk tu, maksudnya I dengan harapan, tolonglah invest. You start your investment. Okay? Kalau you belum ada unit trust ke, you belum ada ETF ke, whatever yang belum ada emergency fund, tolonglah buat. So, I tunjuk emergency fund I, so supaya semua orang startlah emergency fund. Tapi apa yang priority dalam emergency atau savings fund ni sekarang? What should be the priority? Insurance ke? First must be emergency fund. Insurance should be dalam kita punya monthly cash flow. Oh, okay. Insurance dah add on dalam monthly cash flow yang kita kena bayar. Yes, emergency fund is after kita ada baki tu, emergency fund. Kalau kita langsung tak ada emergency fund, kita make sure ni penuh dulu. Okay. Yeah, that's how we start lah. Lepas tu bila kita dah ada everything, boleh invest, boleh saving, boleh pergi banyak lagi lah. Okay. So ni berbeza dari orang ke orang atau maybe? Yes, berbeza. Okay. Berbeza. Amount ni tu berbeza lah. Amount dan cara. Ada orang yang dia dah penuh emergency fund dia. So dia dah tak payah save emergency fund. Okay. Right. Yes. So emergency fund dia duduk. So mungkin dia invest ke benda Dia lain. boleh saving and invest benda lain. I see. Yeah. So emergency fund ni betul-betul ikutlah macam kalau dia Yes. rasa contohnya 10,000 ni cukup for Yes. emergency fund. Yes. Cukup lah Yes, gitu. cukup. Okay. Okay. Bagi Dayah sendiri, in terms of your financial goals and your priorities sekarang, macam Dayah cakap, dulu mungkin lebih pentingkan trend, Yep. sekarang ni lebih pentingkan travel dan juga ada family. Yep. So what are your priorities and what is your next financial goal? Okay. Honestly, pasal next financial goal ni, I'm still thinking of what should I do next. Sebab macam katalah emergency fund, kita dah buat sebab saya pun dah bekerja quite lama kan. And I also know how does it feel to have really less. Maksudnya duit yang tidak berapa ada. Jadi kita sentiasa berhati-hati tau. Jadi if you ask me, memang saya dah ada emergency fund, but in terms of planning forward, I'm looking for investment di mana pun ada juga sebenarnya. Tetapi macam yang dikatakan tadi lah, kita pun memang ada sedikit ketakutan bila bercakap tentang invest dan sebagainya. I think it's normal because because macam ni, kita work so hard and kita tak nak macam duit kita tiba-tiba poof gone because just kita tak pandai atau kita tersalah langkah. So dekat sini tak salah if you guys FOMO. Kan? Tak salah FOMO. Ni orang kata FOMO yang berbaloi atau FOMO yang necessary for you to be extra careful lah maksudnya kan. So in terms of future, saya rasa macam sekarang saya memang ongoing to save, saya ada save money for my kids, lagi-lagi for education. Itu number one, education, health. To me that's really important. Okay, dan selain daripada tu, saya rasa yes, enjoyment of life. Selain daripada tu kan, macam saya rasa kita kalau nak fikirkan keadaan ekonomi negara dan sebagainya atau ekonomi dunia, kita akan rasa takut mungkin. But to me, as long as we do the right thing and that thing ada saving dan emergency fund and makes us happy, then go for it. Macam tu lah. So tak adalah apa-apa specific goals kalau Naila tanya. I just want to keep saving and tidak membazir duit. Betul tak? Risau tau sekarang ni. Banyak sangat apps yang one click dah lah. Sekarang ni kalau iklan, kan iklan kan dia tahu kan macam kita suka apa dan sebagainya. So that iklan akan selalu keluar. So that's very dangerous guys. Be careful. Okay, thank you so much. Terima kasih Dayah dengan Nafisah kongsikan banyak tips, tapi daripada apa yang kita kongsikan tadi, ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya dekat panelis kita. Soalan-soalan daripada participants kita pada malam ini, our audience tonight yang masih lagi bersama kami di Facebook Live di PIDM ini. Banyak soalan yang kami dapatkan, tapi kita ada pilih beberapa soalan saja. Some of our lucky audience members tonight berpeluang untuk menang Shopee voucher sebanyak RM30.
sekiranya soalan anda terpilih. Jadi kita ada soalan pertama, ini soalan untuk Dayah. Apa tips untuk beralih dari FOMO ke JOMO? Kadang-kadang sampai tidur lewat baca atau update status dalam social media. Wow. Ini betul. kelihatannya macam parah ya. Tapi tak apa, saya faham perasaan tu. Sebab betul kadang sebelum tidur tu memang kita akan scroll. Memang tengok telefon. Jadi kalau nak beralih tu saya rasa first of all is awareness. Di mana? Tanya kepada diri anda. Sebab anda tengok malam ni is awareness lah, kita share sama-sama. Mengaku kan. Mengaku tu bagus. First you acknowledge that you sebenarnya FOMO and you want to change your JOMO. So kalau tanya Dayah, simple tips bagi saya adalah kita buat apa-apa, kita kena fikir bukan sekali, bukan 2 kali. Fikir 3 kali. Always ask yourself, adakah benda ini perlu? 1, adakah ia perlu? 2, adakah anda mampu? Dan 3, bagi saya, adakah anda rasa macam this thing brings you joy? Tu penting juga. Kalau setakat beli, just because we want to follow the trend and you want someone's validation. Betul tak? Kadang-kadang kita buat tu macam, oh ya, supaya aku sama dengan orang. Tak perlu. Kita sebenarnya kena displaykan diri kita supaya tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. And jangan risau, benda ni bukan sekali 2 kali. Jadi benda ni akan proses yang lama. Macam yang dikatakan tadi oleh Nafisa, maybe you can start with listing down. Apa yang awak beli, yang benda tu wants atau needs, membazir atau tidak membazir, perlu atau tidak perlu. Okay, jadi sama-samalah kita gang. Okay, lepas ni kita kurang-kurangkanlah scroll malam-malam tu. Itu bahaya. Betul tu, kita kena put away. Jangan tengok. Okay, itu harap-harap menjawab soalan Zaini Thank you, Nur Zaini. dan juga Tanya. Congratulations kepada Zaini, anda menang RM30 voucher Shopee. Dan bukan Zaini seorang, kita ada banyak lagi soalan yang kita nak pilihkan from our lucky audience members. Seterusnya kita ada soalan daripada Leo Ho. Leo Ho tanya, saya rasa ini soalan untuk Nafisah. Sekarang banyak platform apps suka untuk push notification buat promosi, macam Dayah kata tadi, sama suka push notification buat promosi FOMO. Kalau beli sekarang barulah dapat jimat. Macam mana kita nak kawal, nak delete terus ke application ni? First kali kita beli tu kita nak ke tak? I mean kita perlu ke tak? Memang kita nak, semua benda kita nak kan. So kita perlu ke tak? First thing lah kan. That's the bottom line lah. Tapi kalau I don't go for promotion. Kecuali benda tu memang I nak lah. Okay. Tapi kalau I beli sebab promo tu semata-mata sebab promotion tak beli. Tapi benda ni kan lama lah nak boleh jadi. Sebab kadang-kadang maybe I need that thing. Tapi kalau kita need, kita beli masa promo. Okay. Memang bagus lah. Yes, what if I need it in the future? Mungkin 10 tahun lagi saya nak pakai vacuum ni. Maksudnya tak perlulah. Itu tak perlu. Tak perlu lagi lah. Perlu tu sekarang. Alah, dah tak ada alasan ni. Tak ada alasan tu. Tak boleh nak shopping. So delete apps. So to the extent I setuju lah kalau you rasa you perlu delete apps. Saya mengaku, saya angkat tangan. Saya pernah delete apps. Tapi lepas tu saya check barang tu balik, saya download apps tu. Kalau rasa sampai boleh kontrol, sampai tak perlu delete apps, tak perlulah. Okay? Tapi okay juga, banyak sangat apps kan. Mungkin kita boleh delete yang kita tak perlu. Boleh dibincangkan lah. Boleh. But apa-apa pun perlukan self-awareness tu untuk tanya diri sendiri perlu atau tidak. Susah tu sebenarnya. Okay. Harap-harap itu menjawab soalan Leo Ho dan juga congratulations kepada Leo. Anda boleh terus hantarkan message, personal message PM dekat Facebook page PIDM untuk anda redeem Shopee voucher RM30, sama juga bagi Zaini sebentar tadi, Zaini dengan Leo. Seterusnya, our next lucky audience member, Shida Abdul Rahman. Congrats, you've won a RM30 Shopee voucher. Dan soalan daripada Shida, macam mana nak elak FOMO melibatkan pelaburan? Tapi pada masa sama rasa macam JOMO. Tadi kita banyak sembang pasal FOMO ni bila bab shopping, pelaburan barang, tapi investment macam mana? Pada pendapat I lah, pelaburan ni kalau kita faham risk dia, apa risk yang kita, bila kita nak melabur ada risk kan. Kalau kita faham risk tu dan kita boleh accept, pada I FOMO pelaburan ni a good thing. Maksudnya kita tak nak miss out, kita invest. It's a good thing. As long as, I cakap balik, kita faham risk dan kita terima risk tu. Contoh ada orang, dia tengok orang, semua orang invest Bitcoin, crypto tapi dia tak faham macam mana crypto investment ni. So dia pun jump in lah sebab FOMO. Lepas tu marah. Apa ni? Duit berkurang kan? Sebab actually masa dia masuk tu dia tak faham. So ini benda-benda yang kita kena elak lah. Kalau kita nak jump in, okay, kita macam, semua orang invest crypto lah.
So kita FOMO. Tapi kita pun cari ilmu. Oh, macam mana nak invest crypto ni? Oh, okay. Faham. So bila kita dah faham, barulah kita invest. So dia tak adalah isu kat situ. Takut tu tadi. JOMO pula tadi. Tapi how do we decide what's right for us? Risk tadi. Just based on risk. Yes, knowledge. Knowledge lah, kena Knowledge tahu kena lah. research lah kan. Sekarang ramai orang share, ramai orang yang Yeah. sifu, tapi pilih the right sifu lah. Yup. Saham ke, tak kisah, anything. Sebenarnya banyak sangat orang sharing, tapi pilih yang betul, kan? Kan, saya faham lagi satu sekarang kan macam orang takut. Ya, Ini scam ke memang, legit? Ini memang. scam ke legit? Jadi takut invest. Always check dengan Security Commission, Yup. approved by SC. Yes, Okay. itu penting. Okay. Itu penting sebab Anything a lot of approved by SC, influencers. diorang dah buat lah. Yup. Approval tu. Okay. Thank you so much for your question. Itu tadi daripada Syida Abdul Rahman, dan Syida anda juga boleh PM kepada PIDM untuk dapatkan voucher. Next kita nak terus pergi kepada Hong Ling Ling. Ini soalan kepada Dayah. How do you prioritize for FOMO or JOMO? Dayah. Okay, how do you prioritize for JOMO? Saya rasa soalan ni agak lebih kurang sama dengan tadi, but to make it short and simple, how I prioritize FOMO ni, saya rasa macam ni. Kalau FOMO ni saya terikut, saya suka, saya mampu dan sebenarnya tidak mengganggu gugat saya punya saving dan sebagainya, I go for it. No problem. And remember, jangan buat sebab nak dapatkan someone's validation. You do it, you fear of missing out ni sebab benda ni buat you happy. Bukannya pasal semata-mata orang lain suka. Contoh, you tak suka warna pink, but trend waktu tu tahun tu pink. Jadi boleh macam, I want to be a pink person. If you're not, then don't. Okay, so that's how I prioritize myself happiness, okay, and kemampuan lah. And kalau JOMO pula, JOMO ni sebenarnya, you tak sedar pun you buat. Maksudnya it's just, you are just being normal and you are just enjoying your life tanpa terpengaruh dengan orang. That is your own validation. Maksudnya you sendiri rasa macam, no, I don't want that. You maksudnya ada, apa orang kata, ada say. Ada say dan certain with your say. Bukannya macam, I'm not sure lah. So joy of missing out sebenarnya cuba check balik. Kan? Mungkin banyak perkara yang anda JOMO. Sebenarnya kan? Macam saya, when you ask this question, how I prioritize, maybe it's not prioritizing anymore. It's just something that happen naturally just because you are aware of your own financial and you are aware of what you buy and what you don't want to buy. Yeah. Okay, tapi ada follow up question. Follow up. Mungkin Dayah cakap natural sekarang ni, you dah tahu apa yang FOMO, apa yang JOMO. Tapi ada orang tanya, Raina Yusof tanya, adakah FOMO atau JOMO ini bergantung kepada faktor usia? Sebab sekarang ni Dayah kata dah natural. Tapi mungkin if we go back 5 years ago, it's not so natural kan? You have to actually stop yourself and it's harder. Betul. So is it a matter of maturity? Okay, kalau tanya saya, ada je orang yang umur muda tapi sangat bijak saving, sangat bijak untuk mengawal nafsu dan tahu apa dia punya financial, tahu saving dan sebagainya. So saya tak rasa kita boleh entirely letak kepada usia. Experience ataupun dia sendiri, dia punya financial education dia very good dan disiplin diri sangat bagus. Mungkin umur 20 tahun dia dah saving lagi banyak daripada orang lain. Dia dah ada emergency fund. Jadi kalau soalan follow up daripada Raina ni, bagi saya kita tak boleh cakap tertakluk kepada usia semata-mata. Ada orang maybe 50 years old tapi FOMO dan hutang keliling pinggang dan sebagainya. Jadi I really hope you can be someone yang FOMO tak ada masalah tapi tahu you punya financial needs. Okay, one last question. Kita ada soalan daripada Tam Kuan Hui. Saya rasa saya nak tanya kepada both our speakers. Tadi Dayah dah explain banyak dah pasal dia punya own experience, tapi mungkin Nafisah boleh cerita sedikit. Any tips to overcome peer influence or social media influence, FOMO, when it comes to comparing social and financial status? First sekali I rasa kita kena tahulah kita punya financial status tu dekat mana. So kalau kita compare orang yang mungkin dia lagi banyak daripada kita dan dia drive that kind of car contohlah, ataupun dia tunjuk lifestyle dia, maybe dia betul-betul ada duit tu, kan? So kita tak boleh compare duit dia dengan duit kita, senang cerita, tak boleh. So itu bottom line yang kita kena faham, kan? Kita boleh tengok happy, perasaan tu tak boleh nak buat apalah, tapi bottom line kita kata I cannot afford that. Kita kena berani cakap lah, I cannot afford that. Nak tengok lifestyle dia, padahal tak ada masalah. Tak ada masalah. So
Soalan dia apa tadi? But do you rasa tak tips in overcome. our society ni rasa susah tak untuk kita admit to ourselves? You know, it's not that easy untuk kata, you know what, I'm not as rich as that person, my income is not as big as that person. But maybe in our society yang semakin materialistic ni, mungkin susah untuk kita admit kat diri sendiri our financial status tu. It's the first step. Tapi maybe the first step is always the Yes, hardest. betul-betul. I agree, susah. Mostly orang yang bila dia admit baru dia ada perubahan tu. So nak tak nak memang kita kena admit lah. Kita boleh tengok influencer social media yang tunjuk lifestyle. Tapi there are a lots of social media yang tunjuk pasal financial, how to save, how to invest. So please balance out lah. So kita tengok yang lifestyle pun tak ada masalah. Kita follow yang ajar invest, ajar about property, apa-apa yang kita suka. So Follow change your for surroundings. knowledge, to upgrade ourselves, to understand financial status. If I may add on lah Yes, please. sebab kita cakap pasal peer influence, Yeah. social media dan sebagainya. We are living in a society that everything we see di hujung jari yang kita tak boleh nak elak. But actually sebenarnya bukan tak boleh elak. Kita boleh elak. We can choose who we want to follow. Yes. And I'm talking about bigger things. Maksudnya something that can bring you positivity or something yang mungkin boleh drain you down. You know, for example macam kita tengok lifestyle. This is one important tips atau message saya boleh bagi kepada semua yang menonton malam ini. If you watch ataupun tengok sesiapa yang mungkin berbeza dengan you, mungkin that person boleh naik business class and you tak pernah pun naik kapal terbang. Contohnya, you rasa dua, antara you inspired or you might be jealous. Yes. Okay, so if you rasa you berat kepada yang macam, oh my god, aku rasa macam, you rasa macam bitter, you tak Sampai suka, rasa down, sampai rasa down, which is not good. Yes. Tu I rasa you patut unfollow. And rules dia, never compare your life to anyone else. Because your life is for you. Dan kita semua di kasut yang berbeza. Yeah. Okay, if someone inspire you, good. Betul. Kalau itu influence you untuk jadi macam, you know what, aku FOMO sebab aku nak achieve something. If you rasa itu you punya drive, go for it. Tapi you rasa, no, I'm good. Aku rasa aku happy macam ni. Tapi betul. bila tengok perkara-perkara macam ni buat aku tak happy, leave it. Unfollow button. Maybe it comes from a place of insecurity. You perlukan validation True, orang true. lain. Sometimes contoh brands or whatever, sometimes it's like a sense of validation that you belong in certain society, which we need to be aware of that. Benda ni memang bahaya, boleh jadi toxic juga kadang-kadang. Yes, So saya faham sangat. So it's okay, and thank you so much for that question. Yeah, that's really good. Thank you so much for all your questions. Terima kasih. Tolong tambah lagi kepada discussion kita malam ini. We really appreciate you still being a part of our discussion tonight and taking part in our questions, in our Q&A for tonight. Dan tahniah kepada semua yang tanyakan soalan tadi dan terpilih. Anda sudah pun diumumkan menang RM30 Shopee voucher dan anda boleh terus PM PIDM untuk dapatkan, untuk redeem voucher itu. Tapi jangan risau, bagi anda yang tak terpilih, ada lagi peluang untuk anda dapatkan voucher sebab selepas ini kita akan adakan quiz. Dan quiz ini kita ada sebanyak 12 voucher, RM50 setiap voucher yang anda boleh redeem di Shopee selepas ini. Dan soalan pertama kami nak tanyakan kepada anda, kempen sedia payung kewangan dijalankan untuk apa? Ada 4 pilihan, anda boleh pilih yang mana satu dan anda tinggalkan sahaja jawapan anda di ruang komen. Untuk soalan pertama ini, jawapan-jawapan yang kami telah sediakan: A. Meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan cerdik kewangan dan pengurusan kewangan. B. Beramah mesra dengan orang ramai. C. Meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan kesihatan. D. Bertemu peminat Chief beruang. Itu antara jawapan-jawapan yang kami sediakan dan anda boleh pilih jawapan anda, tinggalkan. Dan kalau banyak jawapan anda betul dan kalau anda betul-betul fokus kepada perbincangan kita malam ini dan kalau anda ikuti kempen sedia payung kewangan ini, tentunya anda boleh pilih mana jawapan yang betul dan anda berpeluang untuk menang voucher malam ini. Kita tak ada soalan bocor tau. Ini memang semua untuk korang yang betul-betul fokus, yang betul-betul ikut. Nak tengok tahu ke tak apa yang kita sembang malam ni atau ramai tu yang join lah. Masih ada lagi yang join kita malam ni. Ingatkan pada hujung-hujung ni dah ramai yang dah keluar, tapi bagus saya rasa ramai yang nak ikut, nak tahu. Kempen best. Betul. A good topic. Ini penting untuk kita tanya sebab ini paling basic lah saya rasa. Saya rasa the first 10 minutes kita dah cover benda ni. Kalau tak jawab, malulah sebenarnya. Apa FOMO? FOMO ialah 1. A. Fact of missing out. B.
fear of missing out, C, fear of missing out, and D, fear of missing once. Mana jawapan yang betul? Anda teka jawab di ruang komen dan kalau betul boleh menang voucher. Saya rasa kan soalan ni kalau tutup mata pun boleh jawab. So kita daripada tadi memang asyik membebel je pasal FOMO. Senang sangat-sangat. Kita tahu FOMO tu 100% apa, betul ni. macam mana kita nak overcome FOMO kita dah Betul. tahu, tapi ingat ke tak what does it actually stand for? Macam-macam ada tu. Okay, nampak gaya macam ramai yang teka betul. Okay, we'll see about that. Kalau anda dapat menang ke tak voucher malam ni. Don't worry, kita ada 3 lagi soalan untuk malam ini. Sure ke tu yang jawab fear of missing once tu? Yakinnya kamu? Fear of missing once. Sekali kalau kita sekali je. Tak, baik sangat ni. Tapi tak apa. Sudah lock jawapan tidak boleh ke patah balik. Silap tekan kod ni. Nak tekan laju. Berebut Shopee voucher. Jangan risau, ada masa untuk jawab. The third question. Berikut adalah benar mengenai JOMO kecuali ni confusing sikit macam soalan SPM kena list out mana yang betul, kecuali Okey, A, tidak terikut dengan trend semasa. B, lebih selesa dengan apa yang dimiliki. C, berbelanja mengikut kemampuan. Dan D, keinginan memiliki barangan berjenama. Kena baca betul-betul ni. Jangan berebut. Ada masa lagi untuk anda pilih jawapan anda. Apa yang benar kecuali. Baca betul-betul. Baca betul-betul ya. Janji jangan emo, okey? Janji jangan emo. Nak jawab pun jangan emo. Okey. Semua dah kunci nampak jawapan gaya tu. Macam ramai juga yang teka betul, tapi ada juga tu yang mungkin dia confused tu. Sebab saya rasa kita dah banyak dah puas dah kita sembang FOMO dengan JOMO. Betul. Tapi tak apa, kalau ada lagi yang tak clear, tak sure, boleh je kan. Saya rasa nak contact dengan Nafisa dengan Dayah. Betul. Instagram lepas ni nak tanya apa-apa. Apa soalan seterusnya tu? The next question panjang sikit kita bagi situational question. Hasbullah mempunyai pendapatan sebulan sebanyak RM5,000. Berdasarkan gaji Hasbullah, berapakah jumlah yang dicadangkan oleh Chief Beruang untuk tujuan kecemasan? Saya rasa bukan Chief Beruang je, tadi Nafisa pun dah share banyak mana sebenarnya yang perlu kongsikan, perlu save daripada gaji tu. A, RM250, RM500, RM1,000 dan juga ada RM750 pun ada dalam pilihan tu. Anda boleh choose mana satu yang anda rasa tepat. Tapi ini yang dicadangkan Cik Beruang. Rasa daripada video tadi awal tadi. Minta maaf Cik Beruang tak ada kat sini. Cik Beruang tak ada kat sini. Tapi siapa yang tengok tadi dia tahulah. Ini nampak. Semua macam tak tentu arah. Jawapan yang mana? Agak tricky. Makin lama makin susah kita punya quiz ni ya. Tapi jangan risau sebab voucher tu bagus. Boleh shopping lepas ni. Tak guna duit sendiri dapat voucher lain. Okey. 500, 100.5, 1,000 dengan 700.5. Okey, ni soalan terakhir untuk kuis malam ini. Lagi satu tadi Hasbullah, ni Farah pula. Farah mempunyai pendapatan tambahan sebanyak RM500 hasil berniaga secara sambilan. Apa perkara wajar yang harus Farah lakukan? Adakah Farah patut beli telefon jenama terbaru atau pergi cuti dekat hotel mewah, simpan kalau ada baki selepas dah berbelanja, ataupun Farah patut beli shopping barangan berjenama, atau mungkin Farah patut simpan sekurang-kurangnya 10%, 20% ke? What do you think? Apa yang patut Farah buat? And what would you do in that situation? Tapi kena faham yang penting, kami tak kenal siapa Farah ni. Dan Farah tidak bersalah. Tapi anda kena tolong fikir untuk Farah. Apa yang patut Farah lakukan? Ini hanya pilihan saja. Anda boleh tentukan apa yang betul. Jangan risau. Cukup je saya rasa voucher. Okey, dah keluar dah pun jawapan. So, from here you will get to know who gets to win the vouchers. Jangan risau, saya rasa ada cukup. Tadi ada 6 voucher yang kami bagikan kepada ruang atau sesi Q&A, dan untuk quiz pula kita dah tentukan sebanyak 12 voucher RM50. Jadi tahniah kepada anda, ini pemenang-pemenang untuk malam ini. Congratulations, nampaknya betul-betul fokus. Tahniah. Daripada awal tadi, daripada tips-tips Chief Beruang sampailah ke perbincangan kita tadi pasal FOMO atau JOMO, nampaknya ramai yang betul-betul fokus, dan saya rasa memang diorang nak tahu apa sebenarnya FOMO dengan JOMO and how they can overcome. Saya rasa sangat relatable topik ini. Tapi jangan risau kalau anda terlepas the
Q&A atau mungkin during the quiz tak dapat nak menang voucher, don't worry sebab lepas ni kita juga ada survey on the QR code yang anda boleh scan pada hujung Sembang Santai ini. Kalau anda scan, 10 peserta terawal layak menerima voucher Shopee juga bernilai RM20. Jadi masih lagi ada peluang untuk anda dapatkan voucher Shopee ini. And with that marks the end of our session tonight. Sembang Santai SPK sedia payung kewangan bersama dengan PIDM, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, bersama dengan Dayah dan Nafisa. Thank you so much, Dayah and Nafisa, for joining us today. Terima kasih banyak. I feel so honoured to be here and to share all of this, terutama dengan kita punya financial influencer kita, di mana banyak membuka mata. Dayah rasa what do you get out of today? What did you learn? Okay, one thing that I will do, that I will list down apa yang saya beli, whether it's FOMO ataupun JOMO. Jangan emo. I hope semua orang dapat manfaat sikit lah. It's just suggestion. So insyaAllah we make our cash flow gaji better. Hopefully yes. Apa yang penting jangan emo. Sebab I think what we get out of today, it's not wrong. FOMO tu tak salah. And JOMO tu lagi bagus lah kan untuk you validate or get that validation from yourself. Tak bergantung validation daripada orang lain atau luxury clothes ke luxury brands and what not. It's fine asalkan you are conscious, you self-aware, you sedar di mana financial status anda, tak perlu terikut-ikut dengan trend. And maybe that comes with maturity, maybe that comes with a certain life lesson sampai tayar meletup. But that's okay. We are all here to learn from each other and to provide this platform untuk kita kongsikan pengalaman and untuk belajar sama-sama, because it's not easy. Financial management is not easy, but we all have to start somewhere. So thank you once again for sharing your stories, kongsikan cerita-cerita dan juga kepada audience kita malam ini untuk tanyakan soalan dan turut serta dalam perbincangan kita malam ini. FOMO ke JOMO, janji jangan emo. You guys are amazing for staying with us and for joining. Thank you so much. Thank you. Kalau anda nak tahu lagi apa tips-tips, kalau anda ada lagi soalan yang anda rasa tak terjawab ke, obviously you can still go to them, and obviously you can also get banyak lagi tips dan nasihat. Anda boleh terus pergi ke www.pidm.gov.my/spk. Sebahagian daripada kempen sedia payung kewangan ini ada calculator SPK juga yang anda boleh gunakan untuk kira macam Hasbullah dengan Farah tadi, banyak mana sebenarnya anda patut saving. Itu semua ada di website PIDM. Sebahagian daripada kempen sedia payung kewangan. We hope you enjoy the session today. Kami harap anda dapat take away a certain lesson or some of the tips yang kami kongsikan pada malam ini. Again, thank you so much kepada audience kita. Thank you. We hope to get to see you again. Thank you so much. Have a good night. Bye. Assalamualaikum semua. Bye. PIDM Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. Oh PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. PIDM automatic and free for everybody, and it's that easy.